Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton apapun yang amat dihormati. Baru-baru ini kita pernah mendengar berkaitan dengan gerakan membebaskan Najib Razak. Dikumpulkan petition, tanda tangan daripada mahasiswa ataupun daripada orang ramai untuk membuktikan bahwa Najib Razak layak dibebaskan. Nah, ada saja usaha yang kita dengar berkaitan dengan gerakan ataupun isu pembebasan Najib Razak. Oke, sebelum saya meneruskan isu hari ini, Anda dipersilakan komen di bawah. Anda boleh komen di bawah berkaitan dengan isu pembebasan Najib Razak. Komen pertama, sekiranya Anda bersetuju, Anda boleh nyatakan sebab. Dan komen yang kedua, sekiranya Anda tidak bersetuju, Anda juga dipersilakan untuk menyatakan sebab. Nah, menurut Anda, adakah Najib Razak sepatutnya dibebaskan ataupun sepatutnya menghabiskan hukuman penjara selama 12 tahun? Nah, satu ulasan dari Syahbudin Husin berkaitan dengan isu pembebasan Najib. Menurut Syahbudin Husin, siri jelajah bebaskan Najib, kerja sia-sia soal Syahbudin. Artikel pada 29 Oktober. Malam semalam telah berlangsung siri pembukaan jelajah yang dikatakan untuk memperjuangkan keadilan buat bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun di penjara Kajang. Jelajah kali pertama diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur dengan hanya dihadiri kira-kira 400 orang. 3 anak Najib yaitu Muhammad Nizar, Muhammad Nazifuddin, dan Noriana Najwa berkongsi pentas dalam program yang bertema Demi Najib, We Stand By You. Tetapi tiada seorang pun pemimpin UMNO yang hadir. Walaupun program itu disebut bertujuan untuk memberi penjelasan berhubung ketidakadilan yang didakwa diterima Najib dalam perbicaraan kes SRC International, tetapi adalah jelas bahwa matlamat sebenar jelajah tersebut ialah untuk membebaskan bekas Perdana Menteri. Nah, apa yang saya tertarik melalui ulasan ini ataupun melalui artikel ini, 3 anak Najib yaitu Muhammad Nizar, Muhammad Nazifuddin, dan Noriana Najwa yang berada di dalam program yang bertema Demi Najib We Stand By You, tetapi yang menariknya adalah tiada seorang pun pemimpin UMNO yang hadir. Adakah ini menjadi satu gambaran bahwa UMNO tidak memperjuangkan isu pembebasan Najib Razak? Nah, itu menjadi persoalan. Di dalam artikel ini lagi, ia berikutan penganjur turut meminta para hadirin menandatangani 2 petition berasingan, yaitu pertama yang ditujukan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memohon pengampunan diraja, dan kedua meminta Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuat rombakan terhadap sistem kehakiman negara yang didakwa sebagai tidak adil. Kedua-dua petition tersebut tidak lain adalah bermatlamat agar Najib dibebaskan dalam waktu yang terdekat, terutamanya petition pertama. Meskipun adalah hak keluarga Najib untuk mengadakan siri jelajah tersebut. Ia berikutan penganjur turut meminta para hadirin menandatangani 2 petition. Meskipun adalah hak keluarga Najib untuk mengadakan siri jelajah tersebut, waima setiap minggu sekalipun hingga ke seluruh negara, tetapi apa yang dilakukan itu hampir merupakan kerja sia-sia dan buang masa. Secara hukum akal, adalah sukar apa yang diingini boleh membuahkan hasil. Dakwaan bahwa Najib tidak diberi keadilan agak subjektif sifatnya karena beliau telah melalui semua proses keadilan dalam Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, dan Mahkamah Persekutuan, malah juga melalui semakan kehakiman atas keputusan yang telah dijatuhkan. Adakah majority sebegitu boleh dianggap tidak adil daripada semua proses yang dilalui
Keputusan hakim secara keseluruhannya ialah 3-1. Berikutan didapati bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan uang haram, membabitkan dana bernilai Rm42 juta milik SRC International, anak syarikat 1MDB. Najib dikenakan hukuman 12 tahun penjara serta denda Rm210 juta. Menurut ulasan dari Syahbudin, Siri jelajah bebaskan Najib kerja sia-sia soal Syahbudin. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dengan satu isu yang benar-benar panas, yang sangat mengejutkan. Kepimpinan pembangkang kepimpinan Perikatan Nasional. Tonton apa puan, sebelum ini kita mendengar satu MP bersatu Perikatan Nasional, Iskandar Zulkarnain, yang telah menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan, sekaligus membuatkan sokongan 2/3 ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat, selepas Syed Saddiq menarik diri. Nah, tuan-tuan dan puan, ada yang berkata selepas Iskandar Zulkarnain yang membuat langkah pertama ini akan menyebabkan beberapa MP dari Perikatan Nasional dari pembangkang juga akan melakukan hal yang sama. Nah, kejutan buruk untuk Muhyiddin Yassin, untuk Hadi Awang, dan untuk semua kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional pembangkang. Selepas satu lagi ahli parlimen daripada kepimpinan Perikatan Nasional menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, mungkinkah beberapa spekulasi sebelum ini yang menyatakan, bahkan saya sendiri pernah melakukan spekulasi berkaitan dengan ini, selepas Iskandar Zulkarnain menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan, akan membuka pintu untuk kepimpinan MP-MP dari Perikatan Nasional, dari pembangkang, untuk juga melakukan keputusan yang sama, mengambil keputusan yang sama, yaitu mengikuti jejak langkah Iskandar Zulkarnain untuk menyertai ataupun menyokong Kerajaan Perpaduan, tetapi tidak meninggalkan parti. Nah, saudara-saudara, hari ini saja sudah 2 ahli parlimen dari Perikatan Nasional menyatakan sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan. Yang terkini adalah ahli parlimen dari PN Labuan. Nah, menerusi ulasan dari Syahbudin Husin, selepas 2 ahli parlimen bersatu, sokong Anwar. Semua ini salah Mahyadin, menurut Syahbudin. Hanya kira-kira 2 minggu selepas MP Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain, Abdul Khalid daripada Bersatu mengumumkan sokongan kepada kepimpinan Anwar Ibrahim pada 12 Oktober lalu, kini seorang lagi wakil rakyat parti itu berbuat demikian. Mungkinkah selepas ini lebih daripada 1? Mungkinkah sehingga mencapai jumlah 10, 20, 30, 40 MP dari pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan? Nah, mungkin perkara itu tidak mustahil, tetapi semua itu kita nantikan apa yang berlaku selepas ini. Tetapi untuk perkara itu berlaku, saya rasa tidak mustahil. Ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman, adalah ahli parlimen kedua daripada Bersatu dan PN yang mengumumkan pendirian menyokong Anwar. Tidak jauh berbeza dengan Iskandar Zulkarnain yang memberi alasan perlukan peruntukan dan kesukaran dalam memberi khidmat kepada rakyat di kawasannya sebagai alasan mengalih sokongan kepada Anwar. Suhaili pula membangkitkan rintihan berterusan daripada pengundi dan keperluan mendesak untuk membantu mereka sebagai asas keputusan yang diambil. Tambahan lagi, menurut Suhaili, rakyat Labuan sudah lama merintih akibat berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi, selain masalah bekalan air dan elektrik yang berlarutan sejak hampir 15 tahun tanpa sebarang penyelesaian. Begitupun sama seperti Iskandar, Suhaili juga mengumumkan beliau akan tetap taat dan setia kepada Bersatu selain ingin terus kekal menjadi ahli parti. Nah, apakah kesan yang akan berlaku kepada Perikatan Nasional dan juga Bersatu setelah 2 lagi MP
dari PN menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa meninggalkan parti? Adakah begitu juga akan memberi kesan yang buruk kepada dua MP tersebut? Apa komen Anda, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.